Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya ke? Boleh. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang berusaha Dr. Farida binti Awang, Pengarah Institut Sosial Malaysia, berkaitan Kementerian Jabatan dan Agensi, Barisan Ahli Panel pada petang ini seterusnya. Peserta-peserta webinar ISM bersama anda. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadrat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan rahmatnya, maka dapat kita bersemuka secara maya bagi menghayati pengisian program ISM bersama anda, anjuran Institut Sosial Malaysia. Untuk makluman sidang penonton sekalian, program ISM bersama anda merupakan inisiatif terbaru Institut Sosial Malaysia berbentuk perkongsian ilmu yang mana uniknya ia disampaikan oleh perunding latihan Institut Sosial Malaysia yang telah mengikuti latihan atau seminar di luar dan juga dalam negara. Selari dengan fungsi Institut Sosial Malaysia sebagai institusi latihan awam di Malaysia, maka merupakan satu keperluan untuk perunding latihan ISM sentiasa diperkasa dan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan pendedahan terkini khususnya dalam bidang kerja sosial serta bidang-bidang lain yang berkaitan. Oleh itu, pengetahuan yang diperolehi dikongsi bersama melalui sesi ISM bersama anda yang berlangsung selama 1 jam. Hari ini merupakan hari sesi pertama program ISM bersama anda secara dalam talian bagi membolehkan lebih ramai lagi halayak sidang penonton dapat mengikuti program ini. Webinar ini juga kita akan sama-sama kongsikan pada petang ini. Untuk sesi pertama ini kita bersama-sama dengan 2 panel dari bidang masing-masing yang akan berkongsi pengalaman yang telah dihadiri oleh kedua-dua panel di Chinese Taipei pada 9 hingga 11 September yang lalu dengan tajuk seminar mempromosi kesaksamaan gender dan keterangkuman dalam teknologi kesihatan digital. Wow, menarik tajuk dia. Tapi kalau kita nak tahu apa intipati seminar itu, ini dia. Kalau tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, moleklah kiranya saya memperkenalkan dulu ahli-ahli panel kita pada petang ini. Panel kita yang pertama, Puan Mini Panggi. Siapa tak kenal Puan Mini Panggi, Timbalan Pengarah Institut Sosial Malaysia. Yang kedua panel kita ialah teknologis Renuga Anak Perempuan Rega Sami, merupakan Ketua Unit Teknologi Maklumat Institut Sosial Malaysia. Apa khabar Puan Mini, Puan Renu? Kita dekat Baik. Maya-Maya ni, kita kena, walaupun kita bukan di satu tempat yang sama ya, kita tempat yang berbeza. Tapi sebab tu saya kena tanya apa khabar Puan Mini, Puan Renu, okey ke petang ni? Petang-petang ni kita kena segar-segar sikit sebab apa orang dah rehat lama kan. Okey. Okey, untuk panel pertama, saya nak tanyalah Puan Mini dulu tentang seminar mempromosi kesaksamaan gender dan keterangkuman dalam teknologi kesihatan digital. Boleh Puan Mini jelaskan seminar ni berkaitan apa sebenarnya? Terima kasih Puan Moderator kita pada petang ini, Puan Radia. Tak dengar Puan Mini. Tak dengar? Okey. Boleh dengar suara saya? Boleh? Okey. Boleh Kami dengar? dengar. Saya yang tak dengar. Okey. Puan Radia, boleh Okey. dengar suara saya? Boleh? Boleh Yang lain boleh dengar? Dengar. Ramai ada beberapa ni maklum balas kata boleh dengar Okey. Okey, boleh Baik. Boleh. Saya dah dengar dah. Ya. Terima kasih banyak Puan Radiah di atas brief introduction sebentar tadi ya. Jadi untuk makluman Puan Radiah dan sidang penonton sekalian pada 9 hingga 11 September yang lalu saya dan rakan saya Cik TS Renuga telah menghadiri seminar di di Chinese Taipei di mana tajuknya adalah tajuk seminar tersebut mempromosi kesaksamaan gender dan keterangkuman dalam teknologi kesihatan digital. Panjang tajuknya apa yang dimasukkan dengan dia macam pada saya lah macam yang ini, tak macam yang ni Mahiran tu YDP Persmaitan Kemasan. Okey, macam ni. Sekejap kita macam ada dengar suara-suara ya. Mungkin okey.
Sekarang dah clear ya? Okey, ya. Saya teruskan ya. Seminar ni sebenarnya anjuran APEC ya, di mana saya terangkan sedikit berkenaan dengan APEC ni lah. Apa dia APEC? Kita selalu sebutkan, tetapi mungkin ada di kalangan kita masih belum mengenali apa itu APEC ya. Jom kita terus kepada slide berikutnya. Okey, sebelum saya menerangkan berkenaan dengan APEC ini ya, okey, saya nak bertanyalah kepada sidang penonton sebab kita tak nak ya sesi ISM bersama anda ni dia bercakap seorang sahaja. Kita nak juga penglibatan para penonton supaya kita dapat belajar bersama-sama ya. Berkongsi pengalaman, berkongsi pengetahuan bersama-sama. Okey, boleh ke sidang penonton ya pergi ke menti.com ya, guna kod di situ ya, tertera di slide di hadapan paparan tu. Kod dia 58443456 untuk menjawab soalan ini ya. Okey, soalannya mudah saja ya. Okey, mana dah hilang? Kita pun ada QR code, kita boleh scan di situ untuk kita jawab soalan. Soalannya mudah saja tuan-tuan dan puan-puan. Adakah perkataan caregiver dan care worker mempunyai maksud yang sama? Kita buka dalam masa 3 minit lah. Kita bagi masa untuk sidang penonton menjawab kira soal selidik pada petang ini berkenaan dengan perkataan caregiver dan care worker. Okey, boleh mula menjawab sekarang ya. Okey, kita bagi masa 2 minit setengah lagi. Masa cepat berlalu. Okey, lagi perlukan masa nak menjawab? Kita bagi 1 minit lagi. Ramai. Kita lihat ramai di sini penyertaan ya. Yang baru masuk tu boleh menjawab ya soalan yang kita paparkan tadi ya. Okey, nampak gayanya kita dah ada jawapan. Okey, boleh kita teruskan? Ya. Okey. Kalau kita lihat di macam poll jugalah kan. Di sini kita tengok 14% saja mengatakan bahawa caregiver dan care worker mempunyai maksud yang sama. 14% ya. Maknanya saling bertukarlah perkataan tu, sekejap sebut caregiver, sekejap sebut care worker ya. Tetapi interesting, 86% ni mempunyai memaklumkan ya, ia mempunyai maksud yang tidak sama. Apakah yang dimaksudkan ya? Ini interesting. Si, buka je lah sekejap si, lepas tu tutup balik. Kita ada Buat interruption subweb tu. sikit. Untuk ambil link tu je. Okey, boleh saya teruskan? Ya?
Okey, kita balik kepada balik semula kepada survey yang kita buat sebentar tadi. Balik kepada survey ni, ya. Saya nak teruskan di sini dulu, okey. Untuk 86% ni tahniah, ya, bukan saya kata tahniah macam mana, ya, sebab saya pun sebelum ini, ya, berpandangan bahawa kedua-dua perkataan itu membawa maksud yang sama, ya. Tetapi selepas, ya, saya menghadiri seminar di Chinese Taipei yang saya maklumkan pada awal-awal tadi, ya, ia sebenarnya mempunyai maksud yang berbeza, ya. Caregiver ini merujuk kepada kerja yang dilakukan, kerja-kerja penjagaan yang dilakukan tanpa bayaran. Maknanya unpaid care worker, ya, caregiver, ya, macam tu, ya. Tetapi kalau kita sebut care worker, ya, care worker, dia merujuk kepada kerja-kerja penjagaan yang berbayar. Jelas, ya, di situ. Jadi itu perkara barulah yang kita belajar, ya, semasa seminar tersebut. Kalau saya perkara barulah, ya. Itu interesting, ya. Okey, seterusnya. Terima kasih, ya, di atas kerjasama semua menjawab, ya. Okey. Untuk pengenalan ini, ya, yang saya maksudkan sebentar tadi itu, saya akan menerangkan apa itu APEC, ya. APEC ni, APEC, bermaksud di Asia Pacific Economic Cooperation, ya, yang ditubuhkan pada tahun 1989, ya. Kalau kita lihat di paparan, kita lihat founding members, negara terawal, ya, menyertai APEC ni, menubuhkan APEC ni adalah salah satunya Malaysia dan 11 lagi negara lain seperti yang tertera itulah, ya. Dan seterusnya diikuti oleh negara-negara lain tu, China, Hong Kong, Chile, dan Mexico dan seterusnya, ya. Okey, boleh dengar semua? Boleh Puan Mini, clear. Okey, clear, ya. Okey. Jadi dalam APEC ini, ya, di mana Malaysia merupakan ahlinya, ya, terdapat working group, kita kata sebagai satu kumpulan kerja lah, ya, ditubuhkan di bawah APEC itu dengan tujuan-tujuan tertentu lah, ya, di mana Malaysia ini termasuk di bawah apa nama tu, kumpulan kerja berkaitan dengan wanita dan ekonomi, ya. Jadi semasa di Chinese Taipei tersebut, ya, seminar yang kita hadiri itu, seminar tersebut telah dianjurkan oleh kumpulan kerja di bawah APEC itu, yang dikenali sebagai Policy Partnership on Women and the Economy, ya. Di bawah APEC itu sendirilah, ya. Ini kita kena tahu sikit sejarah lah supaya kita tahu kedudukan kita tu di mana, kenapa kita menyertai seminar itu. So jelas, ya, kita adalah ahli APEC itu sendiri. Okey, di sini di situ kita lihat, ya, tengok gambar, itulah dia penyertaan negara daripada 21 negara. Kalau dalam APEC ini, negara itu disebut sebagai ekonomi. Contoh, ya, saya kata kalau kita sebut negara Malaysia, dia akan sebut ekonomi Malaysia. Macam itulah. Macam tu. Dia guna perkataan ekonomi untuk merujuk kepada negara. Semasa seminar tersebut, daripada 21 ekonomi tersebut, 17 yang hadir. Di Malaysia salah satunya hadir, ya. Masa itu Malaysia diwakili oleh Puan Fatimah Zuraidah daripada bahagian kolaborasi strategik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dan saya sendiri bersama dengan TS Renuga, ya, rakan saya dari ISM, dan juga Puan Zahirah daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Di situ kita melihat kalau di tengah-tengah tu adalah menteri tidak berportfolio Chinese Taipei yang merasmikan seminar tersebutlah, ya. Kalau kita lihat di sebelah kirinya adalah pengerusi untuk kita punya
kita kata tadi working group tu lah, ya. Okey, dari Australia, kita ada dari Australia, dia daripada Peru, daripada Filipina, ya, daripada Taiwan sendiri, daripada China dan juga Thailand, ya. Begitulah penyertaannya pada ketika itulah, ya. Jadi seminar tumpuan fokus utama seminar ini adalah melihat kepada bagaimana mempromosikan kesaksamaan gender itu dan merangkumkan ia, ya, fokus kepada teknologi kesihatan digital. Kalau sekali dengar tu macam apa yang dimaksudkan dengan teknologi kesihatan digital, ya. Okey, macam ni lah, ya. Kita bagi sedikit statistik, ya. Berdasarkan seminar tersebut, kita dapati kita dimaklumkan bahawa 80% kerja-kerja penjagaan, ya, secara global ini, ya, kita lihat secara global adalah dilaksanakan oleh wanita, ya. 80% banyak, ya. Majoriti lah kiranya, ya. Okey, dan 70% pekerja kesihatan, ya, di dunia adalah terdiri daripada wanita. Ya, jadi kita melihat kepada perkembangan teknologi sekarang, ya. Kita lihat kepada perkembangan teknologi yang selari dengan perkembangan dalam masyarakat, bahawa kita dapati ada keperluan, memang ada keperluan, ya. Sebenarnya teknologi ini memberi manfaat yang besar dalam sektor kesihatan, ya. Tapi untuk yang ini kita bagi tumpuan kepada kerja-kerja penjagaan lah, khusus kepada kerja-kerja penjagaan, ya. Okey. Jadi objektif seminar yang kita hadiri tersebut adalah ada 3. Kita lihat di situ, ya. Bagaimana kita nak mengarus perdanakan gender, ya, dalam pembangunan digital. Maknanya di sini, kalau kita membangunkan satu-satu produk digital, teknologi ini, ya, kita telah mengambil kira pandangan wanita lah, ya, terutama apabila mereka bentuk sesuatu aplikasi untuk tujuan kegunaannya dalam sektor penjagaan. Sebab banyaknya, ya, ramainya pekerja dalam sektor penjagaan ini adalah wanita. Jadi mereka kena tahu menggunakan aplikasi tersebut. Sebab kita dimaklumkan juga semasa seminar tersebut, ya, majoriti, ya, pembangunan aplikasi ini dibuat oleh lelaki. Okey, dan tidak mengambil kira, ya, suara, ya, tidak mengambil kira pandangan wanita. So apabila aplikasi itu dikeluarkan, ya, jadi wanita yang menggunakan aplikasi tersebut berhadapan dengan cabaran tertentulah, ya, sebab tidak mesra wanita. Begitulah maksudnya, ya. Okey. Yang keduanya, mengenal pasti pendekatan untuk mempromosikan, ya, kesaksamaan gender dan mengaitkannya dengan digital, teknologi kesihatan digital, ya. Okey, dalam kerja-kerja khas ni, dalam kerja-kerja penjagaan. Dan seterusnya, of course, kita hendak meningkatkan kesedaran, ya, tentang pentingnya kalau kita hendak membangunkan apa-apa aplikasi, ya, apa-apa teknologi, ya, kita kena mengambil kira pengguna aplikasi tersebut. Pengguna kita masukkan kalau dalam sektor penjagaan tadi wanita lah, ya. Itu penting dia, ya. Sebab dalam teknologi ni kita juga dimaklumkan ada wujudnya gender bias juga. Mula-mula dengar tu macam, oh ya ke, ada ke wujud, macam tu. Tetapi apabila kita didahkan dengan pelbagai situasi, ya, bagaimana gender bias tu berlaku dalam teknologi, kita dapati bahawa ini bukan perkara yang kecil ataupun kita boleh abaikan, ya. Okey, dan seterusnya. Okey, itu objektif kita menghadiri
seminar itu diadakan lah ya. Okey, seterusnya. Okay, terima kasih Puan Mini. Ya. Ya. Kita dah tahu daripada situ hari ni saya belajar satu perkara yang baru, perbezaan antara caregiver dengan care worker. Baru saya tahu caregiver tu secara perkhidmatan dia secara percuma, care worker ni dia macam satu kerjaya lah, sebab boleh dikatakan macam tu juga kan Puan Mini. Ya, Ah. ya betul. Okey, kalau saya tengok dekat sini kita boleh kaitkan penjagaan ini dengan salah satu kumpulan sasar KPWKM, iaitu warga emas. Saya nak tanya pula soalan kepada Puan Renu, Dr. Renu kita, siapa warga emas ini? Okay, terima kasih Puan Moderator. Okay, kalau kita lihat Pertubuhan Kesihatan Sedunia ataupun WHO telah mendefinisikan individu yang berusia 65 tahun dan ke atas sebagai warga emas. Tetapi kalau di Malaysia pula mengikut takrifan ianya merujuk kepada individu yang berusia 60 tahun dan ke atas. Jadi kita nampak ya, jarak antara kedua-dua usia ni tidak jauh dan kita boleh beranggapan bahawa seseorang individu yang telah berusia 60 tahun dan ke atas boleh dikategorikan sebagai warga emas. So mengikut statistik, populasi dunia dijangka telah mencecah 7.8 bilion dan di mana anggaran warga emas akan menjangkau angka 1.5 bilion. Okey. Dan mengikut statistik juga, pada tahun 2019, nisbah warga emas adalah 1:11. Manakala jangkaan pada tahun 2050 adalah 1:6. So di sini kita nampak ya peningkatan yang drastik. Okey. Mengikut laporan Perangkaan Malaysia ataupun ROSM, populasi warga emas ini akan meningkat 3.3 juta kepada 3.6 juta dalam tempoh 10-11 tahun. Okey. Dan kenaikan warga emas, populasi warga emas pula dijangka melihat pada angka 9.5%, di mana ia merupakan satu unjuran yang amat drastik dan kita boleh lihat penekanan ataupun perhatian kita perlu berikan kepada kumpulan sasar ini, di mana statistik warga emas di Malaysia kini adalah 11.3% ataupun lebih daripada 3.8 juta daripada 33.94 juta penduduk di Malaysia. Maka kita boleh melihat angka ini akan meningkat kepada 15% menjelang tahun 2030. Dan warga emas kini lebih kepada konsep aging in place, di mana mereka ingin menetap di tempat yang mereka biasa dan rasa selesa seperti di rumah. Kan? Ya. Okey, terima kasih Puan Renu. Berdasarkan perbincangan tadi, kita lihat terdapat banyak aspek yang perlu kita ambil kira tentang aging in place ni. Boleh kita sama-sama beri pandangan. Saya nak mohon pandangan lah. Aspek manakah yang perlu diberikan perhatian? So, saya nak minta para penonton untuk scan kod QR ni ataupun sila ke menti.com untuk kita buat sekejap sesi pandangan anda dulu. Kita nak tengok. Saya pun nak buat juga, so saya tak nak ketinggalan. Kita kena sama-sama buat. Ya, ya. So secara tak langsung kita belajar sesuatu pada petang ini. So kita ada gender blast, kesejahteraan minda, transformasi digital, kesedaran, infrastruktur ICT facility, latihan ICT. So mana satu pandangan kita yang perlu kita beri perhatian? Kalau kita lihat tadi Puan Mini telah membincangkan topik gender bias di mana lebih
warga di mana negara lebih kepada wanita dan Ya, juga betul. dari segi aspek kesedaran, okey, adalah amat kurang di kalangan negara. Di mana sekarang ni kita sabar mendengar transformasi digital ataupun AI, ya, di mana pada sidang dasar pada masa peluncuran dasar sosial negara juga telah ditekankan mengenai kepentingan AI dalam bidang sosial. So maka AI ataupun ICT tidak berpisah daripada aspek sosial. Maka kedua-dua aspek ini perlu bergerak selari agar mendapat ataupun mencapai hasrat negara, ya. Okey. Semua selesai ke menjawab? Kalau boleh kita akan lihat pada keputusannya Keputusan dia. pendapat aspek manakah yang perlu diberi perhatian kini. Boleh kita tamatkan sesi untuk melihat respon daripada audiens kita? Bagi lagi sekejap, sikit-sikit lagi Puan Reno. Okey. Sekejap ni. Sebab kadang-kadang diorang ni tak tahu diorang nak susun mana yang penting dulu. Kalau macam saya lebih kepada kesejahteraan minda. Tapi bila Puan Reno asyik duduk cakap, mana kesedaran ke? Kita dah tak tahu, sekejap naik, sekejap turun. So kita kena tahulah daripada pandangan kita, mana yang kita perlu beri perhatian. Di tempat pertama, apa yang kita rasa kita perlu letak. Sehingga yang ke tempat yang keenam. Adakah kita perlu letak kesedaran tu di tempat yang pertama? Itu pandangan masing-masing, tak ada betul, tak ada salah. Pada petang ni kita ada sesi perbincangan. So nanti Puan Renu dengan Dr. Renu dengan Puan Mini boleh explain dekat kita kenapa perlu ada perkara-perkara ni semua. Okey, kita beralih ke Result dia. keputusan dia, boleh ya? Boleh. Transformasi digital di tempat yang pertama. So kesejahteraan minda tempat ketiga. Saya kalah lah. Saya nak kesejahteraan minda tu di tempat yang pertama. Macam mana Dari tu? dari sini kita nampak ya transformasi digital memang memainkan peranan yang penting di mana semua aspek kehidupan kita telah didigitalkan. So nak tak nak kita terpaksa mengikut peredaran arus teknologi sekarang. Dan ditambah pula infrastruktur fasiliti ICT kita tidak mencukupi atau tidak memadai untuk menampung teknologi-teknologi yang semakin hari semakin baru. Okey, sebab tu mereka telah meletakkan transformasi digital dan infrastruktur ICT dan fasiliti sebagainya di tempat yang pertama dan kedua. Saya rasa ini adalah merupakan salah satu aspek yang amat penting dalam apa jua bidang ataupun aspek yang ingin kita gerakkan di masa hadapan. So bermaksud suka atau tak suka, memang semua orang, semua individu perlu mendedahkan ataupun mendapatkan pendedahan mengenai transformasi digital dan melengkapkan diri mereka dengan ilmu digital. Dan sekarang ini digital ni bukan semata-mata pada IT sahaja. Maka semua individu perlu mengambil tindakan atau proaktif dalam mempelajari sesuatu aplikasi bagi kelangsungan hidup. Ya. So Okey tu Puan Reno, bila dah suruh semua kena belajar IT walaupun kita bukan dalam bidang kita kena. Okey Puan Reno, Betul. sebenarnya saya nak tanya ni. Ya. Puan Betul, Mini betul. tambah sikit dulu. Betul-betul. Nak tambahlah juga ya dari itu kita dengar tadi dari perspektif pegawai teknologi maklumat Betul. kita ya. Yes, itu perspektifnya memang akan berkata bahawa transformasi digital ini adalah perkara yang amat penting ya. Tetapi dari perspektif lain ya, kita tidak boleh juga menidakkan ya aspek seperti kesedaran ya. Kalau tidak sedar, macam mana pun kita buat inisiatif, kita buat program pun takkan mencapai matlamat. Jadi kesedaran ni penting, awareness ya. Kenapa transformasi digital ini penting?
Kalau kita lihat dulu selepas PKP, semasa PKP, orang yang tidak pandai menggunakan handphone atau aplikasi pelbagai aplikasi teknologi itu tiba-tiba pandai. Betul. Sebab terpaksa ya dalam keadaan begitu. Tetapi sekarang ini dia bukan lagi terpaksa, kena tahu ya. Tak ada istilah terpaksa tapi kena tahu untuk kesejahteraan lah ya. Kita kata dalam aspek pekerjaan memang penting ya, kita tahu perkara berkaitan teknologi. Dia membantu kita dalam kehidupan seharian, baik kehidupan di kita di rumah bersama keluarga dan juga di tempat kerja ya. Jadi kalau kita lihat, kalau saya vote tadi, saya akan letak kesedaran dululah ya. Oh, Puan Kalau Mini saya pilih pandai, kesedaran. ya, saya Oh. akan letak kesedaran, sebenarnya penting. Kalau tak sedar tak tahulah. Macam inisiatif buat pun tak jadi apa Okey, ni kena sedar. Okey, infrastruktur ni ini sangat-sangat penting. Kalau sedar sahaja infrastruktur tak ada pun no point juga. Ya, tidak juga membantu hasrat kita untuk menjadikan transformasi digital tu satu kenyataan di negara kita ya. Itu saya punya komen berkenaan dengan perkara ini. Terima kasih. Terima kasih Puan Mini. Nampaknya pandangan kita kita bertiga berbeza Kalau saya kesejahteraan minda, Puan Mini kesedaran. Kita kalau pegawai teknologi kita for sure lah transformasi digital dia. Okey Puan Renu, sebenarnya apakah kepentingan aspek gender teknologi dan caregiver ni? Boleh Puan Renu ceritakan sikit? Okay, so berdasarkan input tadi, tak ada yang betul, tak ada yang salah. Masing-masing terpulang pada keperluan dan juga persekitaran yang kita ada. So kalau kita sedar dan kita boleh tahu dan kita ada infra, yes, kita perlu mentransformasikan diri kita dari kaedah manual ke kaedah digital. Ya. Okay, kalau dilihat dari segi aspek kepentingan, okay, daripada seminar ini telah ditekankan kepada 3 aspek utama, iaitu gender, teknologi dan juga caregiver. Di mana gender bias ataupun bila kita katakan sebagai gender bias, kita lihat 70% daripada caregiver adalah wanita. Di mana wanita ini memberikan perkhidmatan penjagaan informal tanpa bayaran ataupun bayaran yang minimal. Di mana mereka beranggapan wanita ini adalah lebih sesuai duduk di rumah dan menjaga. So ini adalah satu aspek gender bias yang diberikan kepada wanita. So di mana ia sepatutnya diberi sama rata antara wanita dan juga lelaki. Okey, kalau dilihat dari aspek teknologi pula, teknologi digital penting untuk memacu perubahan sesuatu negara ataupun sesuatu perubahan. Okey, bagi membina satu ekosistem penjagaan. Di mana kalau kita memberikan perkhidmatan penjagaan, kita perlu membina satu ekosistem agar ianya berkait rapat di antara satu sama lain, di mana informasi ataupun penjagaan tu maklumat penjagaan tu dapat disalurkan secara teratur dan juga on time. Okey. Dan bagi aspek caregiver pula, kita tahu negara sedang menuju ke arah aging nation negara menua. So ini telah digariskan dalam dasar negara dan juga berbalik pada kesedaran berdasarkan kepada pool tadi, kita boleh lihat kesedaran dan juga kompetensi seseorang individu tu amat penting dalam memberikan perkhidmatan caregiver. Okey, tanpa mengira gender dan juga tanpa mengira usia. Okay. So seterusnya kita boleh lihat apabila ketiga-tiga aspek ini ditekankan, kita sering menghadapi isu dan cabaran. So bagi aspek yang pertama dari segi teknologi digital, kita boleh lihat teknologi dalam penjagaan kita masih lagi berada di belakang dengan menggunakan kaedah manual. So bermaksud rekod-rekod di hospital, rekod-rekod di rumah penjagaan masih menggunakan kaedah manual. Okey, inilah yang ditekankan, mereka perlu beralih ke arah dan mentransformasikan perkhidmatan mereka dalam bentuk digital
agar bantuan ataupun perkhidmatan dapat disampaikan dengan lebih cepat, mudah dan juga on time. So, mereka juga menekankan teknologi digital ini perlu diberi akses sehingga ke kawasan pedalaman agar mereka tidak tercicir, ya. So, kalau kita lihat semua teknologi-teknologi ini ada di bandar sahaja, di bandar-bandar utama atau di pekan utama dan tidak meliputi kawasan pedalaman. Sometimes, kadang-kadang bila kita ke kawasan pedalaman, talian wifi pun tak ada, talian rangkaian telefon pun tak ada. So, itu antara aspek yang perlu diberi perhatian untuk memberikan akses dan juga penjagaan bagi memudahkan perkhidmatan ini boleh disampaikan kepada semua lapisan masyarakat. Ya. Dan ketiganya adalah etika dan juga privacy, kerahsiaan. Okay, bila kita tahu, bila kita meletakkan sesuatu data dalam bentuk digital, kita open ataupun terbuka kepada ancaman-ancaman virus, ancaman-ancaman pencerobohan. Dan juga kita perlu, individu itu perlu memiliki etika dalam menjalankan tugas harian. Jangan sesuka hati sharing ataupun berkongsi maklumat individu yang dijaga oleh mereka kepada orang lain untuk tujuan mendapatkan wang ataupun untuk mendapatkan lebih peluang. So ini antara etika yang perlu diperlukan oleh seseorang caregiver. Dan antara teknologi, apa yang teknologi ini boleh buat adalah integrasi dengan jabatan lain seperti contoh bomba, polis dan juga hospital-hospital yang besar dengan hospital ataupun klinik kesihatan yang lebih kecil di kawasan pedalaman agar memastikan bantuan ataupun perkhidmatan ini boleh disampaikan dengan lebih cepat dan juga pantas. Okay. Puan Tipi ada nak berkongsi mengenai kemahiran dan juga dasar. Itu memang Ya, ya. daripada teknologi digital kita dah tahulah memang part Puan Renu. So kita akan teruskan, maknanya macam mana dari segi isu dan cabaran daripada konteks kemahiran dan dasar. Kita nak dengar daripada Puan Mini pula. Ya, ya. Terima kasih Puan Moderator, menarik perbincangan kita ini, ya. Jadi berkenaan dengan kemahiran, ya, berkaitan dengan digital ini, oleh kerana tadi kita pun dah dimaklumkan bahawa 80% ya, secara globalnya wanita di dunia ni terlibat dengan kerja-kerja penjagaan, ya. 70% pekerja kesihatan adalah wanita. Jadi sudah semestinya lah, ya, literasi digital ini amat-amat penting kepada wanita, ya. Bagaimana untuk memberi untuk memastikan wanita ini boleh menggunakan aplikasi. Sebagaimana saya maklumkan tadi bahawa kalau kita membangunkan sesuatu aplikasi, ya, ini untuk siapa yang akan membangunkanlah, ya, nanti. Jangan lupa, ya, jangan lupa libatkan wanita, ya, sama-sama buat keputusan, ya. Maknanya bukan seorang, satu jantina saja membuat keputusan, okey, hari ini kita keluarkan produk, okey, esok kita pasarkan. Dia bukan begitu, ya. Kalau kita betul-betul hendak, ya, menjadikan produk tersebut bermanfaat kepada masyarakat, ya. Tetapi bagi tujuan penjagaan ini dia lagi kompleks, ya. Nanti kita akan bagi contoh bagaimana beberapa negara mewujudkan, ya, mencipta aplikasi bagi tujuan penjagaan ini, ya, dalam sektor penjagaan ini. Sangat-sangat menarik selepas ini, ya. Kita lihat bagaimana, ya. Ia dilaksanakan oleh syarikat dan juga NGO lah, ya, yang membantu wanita-wanita ni untuk memudahkan tugas mereka dalam bidang penjagaan ini, ya. Jangan pula kita lupa, ya, dalam wanita menjaga, melaksanakan tugas penjagaan ni, pengurusan masa sangat penting. Ya, kalau masa tidak diurus dengan baik, itulah akan timbul banyak masalah, ya, masalah kepada keluarga, kepada diri, kepada orang-orang sekitar, ya, tekanan, itu perkara yang perlu diberi perhatian juga, ya. Jadi ini melibatkan kemahiran jugalah, kemahiran mengurus masa, ya. Dan seterusnya kesejahteraan. Ini perkara yang amat kita titik beratkanlah, ya. Kalau Kementerian Wanita ni memang apa-apa matlamat akhir kita adalah mencapai kesejahteraan masyarakat, ya. Semasa seminar di Taiwan hari itu, ya, dibentangkan juga mengenai
perkara-perkara ataupun kualiti-kualiti asas yang perlu ada pada seorang caregiver. Ini merujuk kepada caregiver tu sendiri. Pertama adalah kekuatan dalaman dan luaran dia. Ya. Kuat tu kuat menghadapi cabaran. Tugas-tugas menjaga ni bukan senang ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau tak sabar memang tak boleh jadi. Ya. Okey. Itu kekuatan. Lepas tu kesabaran. Ya, kesabaran dia menjaga menjaga orang yang telah berumur telah berumur ni kalau tidak kena gayanya susah juga ya. Stres kepada kedua-dua belah pihak ya. Dia kena ada kemahiran. Di situlah kita lihat tadi berbalik kepada training latihan yang kita buat ya. Kalau di ISM ni memang kita laksanakan latihan untuk meningkatkan kemahiran penjaga. Memang kita sedang laksanakan sekarang. Saya promo sekejap lah ya latihan yang ISM laksanakan sekarang ni. Skill sangat-sangat penting. Nak menjaga orang tua misalnya, ada skill-skill tertentu yang kita kena pelajari. Dia bukan sekadar membantu begitu, tidak ya. Okey. Dan penjaga ni juga perlu ada pengetahuan. Pengetahuan sama ada diperolehi daripada latihan formal atau tidak formal ya. Okey, perlu ada kedudukan kewangan yang kukuh. Ada kes di mana penjaga ini terpaksa berhenti kerja ya kerana menjaga ahli keluarga yang tidak tidak berdaya lah ya, maknanya kena ada orang mengurus. Ya. Jadi maknanya kalau dah berhenti kerja sumber pendapatan tu tiada lah. Ataupun kalau yang memang tiada masalah kewangan bukan satu cabaran bagi beliau lah, tetapi kalau penjaga memang ada masalah kewangan, dia perlu menjaga lagi tugas-tugas penjagaan yang tidak berbayar. Ini merupakan satu kita kata cabaran yang paling besar lah ya, kewangan ya. Dan juga daya tahan. Ini daya tahan balik kepada sabar tadilah. Kalau tak ada daya tahan yang tinggi, susah juga bukan senang sebenarnya nak jadi caregiver atau care worker. Itu dia, bukan calang-calang orang yang boleh menceburi bidang ini. Saya boleh katakan bidang ini ya. Okey. Jadi itu yang dimaklumkan semasa seminar tersebut, memang ada kebenarannya. Dan saya ingin berkongsi juga ya, di Taiwan misalnya ada undang-undang yang menyatakan bahawa anak-anak wajib ya kena menjaga orang tua. Kena menjaga orang tua ya, ahli keluarga mereka lah, ibu bapa ke datuk ni ya. Penjagaan ya. Okey. Ini juga ya di di dalam masyarakat Taiwan ni kita dimaklumkan ada konsep kita namakan sebagai filial piety ya. Filial piety ni mungkin ramai dah tahu kan ya. Di mana ia merupakan nilai menghormati ya, respect orang tua. Jadi kena jagalah ya. Walaupun nilai itu bagus ya, kita dimaklumkan juga semata pembentangan tersebut, tetapi ada kesannya juga kepada penjaga di mana mereka ada tekanan ya menjaga orang tua, mengimbangi. Macam mana nak mengimbangi kerjaya dengan menjaga orang tua. Jadi apabila perkara ini berlaku di Taiwan, maka mereka usahakan ada inisiatif yang mereka buat ya, menyediakan perkhidmatan jagaan kepada orang tua. Jadi ahli keluarga yang bekerja ni dia tak rasa stres. So pagi dia hantar ya, pagi hantar, petang ambil balik. Begitu. Di situlah ini banyaknya dipelopori oleh NGO di sanalah. NGO-nya memainkan peranan yang sangat penting lah berkaitan dengan penjagaan di Taiwan ya. Sangat menarik perkongsian yang kita dapat semasa seminar tersebut ya. Kalau saya boleh maklumkan, kalau kita boleh tengok dia punya website ya, kita boleh pergi ke Taiwan Association of Family Caregivers. Boleh tengok di situ.
apa perkhidmatan-perkhidmatan yang ditawarkan ya. Nanti sebentar nanti kita akan kongsi macam mana negara lain menangani isu penjagaan ini juga selepas ini. Okey, itu dari segi kemahiran, panjang pula cerita pasal kemahiran ya. Okey, kita pergi kepada dasar ya. Dasar ni sangat-sangat penting ya. Kalau kita tidak ada dasar, tidak ada pelan tindakan yang jelas ya berkaitan dengan bagaimana kita hendak merangkumkan ya kesaksamaan gender ni dalam teknologi kesihatan digital, itu adalah cabaran kita lah sebenarnya. Kalau kita belum bermula, elok kita bermula kerana 6 tahun lagi kita sekarang memang sedang menuju ke negara menua ya. Jadi tindakan nyata tu saya fikir kalau di bawah kementerian kita memang banyaklah kita punya inisiatif-inisiatif kita lakukan kepada warga tua lah ya. Okey, dan juga kita ada tindakan jangka pendek, jangka panjang. Itu dasar tu sangat penting untuk memandu kita supaya ke arah matlamat yang kita hendak capai ya. Okey, Puan Moderator. Okey, kalau saya tengok tadi kemahiran dan dasar bila Puan Mini pun dah bercakap, kita memang akan menuju negara menua pada 2030 betul kan? 2030 Ya. kita akan negara menua. Okey, saya seronok dengar tadi bila Puan Mini cakap dekat Taiwan dia ada daycare yang diorang akan hantar pagi balik petang. Tu yang saya cakap tu. Dulu masa saya kecil parents hantar saya, sekarang ni anak pula hantar pergi ke daycare tu. So maknanya memang diorang ada sediakan aktiviti ataupun daycare tu berbayar ke Puan Mini? Okey, setakat ini yang kita dimaklumkan hari itu berbayar ya, berbayar, tapi adalah certain amount dia orang kena bayar. And then yang menariknya bukan saja dia ibu bapa yang telah berumur diletakkan di situ ya. Mereka juga ada aktiviti seperti berkebun ya, membuat memasak, aktiviti memasak. Jadi ada pelbagai aktiviti lain yang kita kata yang memberi manfaat kepada orang tua yang anak mereka hantar ke situ. Jadi mereka tidaklah merasa orang kata sunyi ya, ataupun kita kata ada yang orang tua yang tinggal sendiri itu kan pun dihantar ke situ juga, jadi dia tidak merasa dirinya kesunyian ataupun tidak ada kawan. Jadi ini satu usaha yang kita kata kalau di Malaysia ni kita boleh kaitkan juga dengan pawai kita yang ada di JKM. Ya betul. Begitu begitu. Cuma pawai kita saya fikir tidaklah strukturnya lain lah, maksudnya strukturnya lain berbanding dengan yang ada di Taiwan inilah ya. Okey, mungkin boleh kita pelajari dengan lebih lanjut ya. Okey. Okey, Puan Mini boleh kongsikan sikit tak sebanyak tentang strategi yang telah dilaksanakan di negara lain? Puan Mini pergi sana kan banyak negara lagi kan? Ya, boleh. Sikit tak strategi dia? Boleh. Di Indonesia misalnya ya, kalau sidang penonton sekian boleh type Love Care tu dia akan keluar ya. Ini Love adalah Care. yes. Satu aplikasi yang dibangunkan oleh satu syarikat ya, di mana pada masa itu CEO syarikat tu hadir bersama-sama dengan kita waktu seminar tersebut. Jadi beliau menerangkanlah berkenaan dengan bagaimana beliau membangunkan aplikasi Love Care ya. Jadi aplikasi ini sebenarnya menyediakan kemudahan perkhidmatan kepada perkhidmatan penjagaan yang menghubungkan pihak pekerja ni kita masuk sebagai care worker ni lah ya. Care worker ni dengan keluarga serta orang yang nak dijaga tu. Tiga pihak ni lah. Okey. Jadi di Indonesia kalau biasanya anak-anak ni busy ya, ataupun sibuk dengan kerja masing-masing, tidak sempat untuk menjaga. Jadi mereka akan masuk ke aplikasi ini untuk memohon khidmat penjagaan. Khidmat penjagaan akan dihantarlah care worker ni, pekerja ni akan dihantar ke rumah ke rumah
keluarga yang memerlukan penjagaan tersebut. Tapi berbayarlah sebab ini adalah daripada syarikat, dia bukan percuma ya. Perkhidmatan ni berbayar. Jadi berdasarkan apa cerita ya, perkongsian pengalaman CEO tersebut maklumkan memang perkhidmatan ini memang dapat permintaan yang tinggi jugalah dalam masyarakat ya, sebab boleh membantu mereka menguruskan orang tua di rumah ya, begitu. Dan mereka juga yang menariknya, kalau keluarga tu atau orang yang dijaga tu tidak suka maknanya tidak selesa dengan penjagaan seseorang care worker yang dihantar, dia boleh pilih yang lain pula. Dia boleh maknanya dia boleh ganti. Begitu. Dia boleh ganti ikut kesesuaian orang yang dijaga tersebut. Jadi menariklah, cumanya dia ada kos lah. Maknanya kalau keluarga yang berkemampuan tiada masalah dengan perkhidmatan ini. Tapi salah satu alternatif lah kan. Tapi kalau keluarga yang tidak mampu tu dia kepada caregiver lah. Caregivernya adalah ahli keluarga tu sendiri menjaga ahli keluarga yang dah berumur ni lah, orang tua lah yang kita kata warga emas. Okey. Di Vietnam ya, semasa pembentangan tersebut ya, Vietnam maklumkan dia banyak gunakan teknologi AI dalam dia punya pengurusan data pesakit di hospital. Yang ini. Jadi ini lebih kepada pengurusan hospital tu sendiri, bagaimana teknologi ini membantu meringankan tugas-tugas doktor, tugas-tugas nurse ya di hospital. Ini penggunaan AI lah ya. Itu yang dibentangkan oleh wakil dari Vietnam. Di Chile ni menarik ya, di Chile ni. Caregiver credential ni di mana care worker caregiver tu dia akan diberi kita kata pengiktirafan, dia betul-betul orang yang profesional, yang betul-betul berkemahiran sahaja yang boleh menjadi caregiver ni. Bagus juga ni. Supaya dia bukan sesuka hati ambil pekerja misalnya ya, sesiapa saja boleh jadi caregiver, tak ya, tapi credential ni bagus ya. Ni mungkin kita boleh teroka. That's why lah kita cuba cadangkan supaya ISM ni jadikan agensi akreditasi. Supaya kita boleh bagi kita boleh mengiktiraf orang tu profesional atau tidak. Ini yang kita nak tuju ke arah tu ya. Okey. Di Mexico pun lebih kurang sama jugalah. Care Observatory dia ada, ni lebih kepada penggunaan teknologi dalam bidang pengurusan data pesakit jugalah di Mexico ya. Okey. Di Taiwan sebagaimana saya cerita tadi, long term care system tu yang saya maklumkan sebentar tadi, mereka ada pertubuhan yang diusahakan oleh NGO ni tadilah, ada respite care, ada training untuk ni diusahakan oleh dia punya NGO di sana ya, buat NGO dia. Jadi ini sebenarnya membantu orang muda lah, kita kata ahli keluarga tu, orang muda tu menjaga ahli keluarga mereka yang warga emas lah ya, ahli keluarga emas mereka, supaya pada masa yang sama mereka tidak tidak berhenti kerja ya, tidak berhenti kerja, tetapi pada masa yang sama tu ada orang menjaga warga emas di rumah. Macam itulah. Jadi kira win-win situation lah kan, jaga apa. Tapi ini melibatkan bayaran lah. Kalau kita tengok di sini, dia satu lagi contoh yang tak dimasukkan sini adalah Canada. Dari Canada, dia bangunkan aplikasi juga yang disebut sebagai GotCare, GOTCARE ya. Lebih kurang sama dengan Indonesia punya ni tadi, Love Care tu. Ya, cumanya Canada ni target group dia adalah kawasan luar bandar. Kawasan luar bandar. Jadi dia nak berikan perkhidmatan penjagaan terbaiklah kepada masyarakat di luar bandarnya di Canada. Begitulah. Jadi kalau kita lihat semua yang dibentangkan oleh negara-negara tersebut itu
Semuanya berkaitan dengan teknologi. Tak ada yang tak berkaitan dengan teknologi. Ya. Jadi itulah kita berbalik kepada pentingnya transformasi digital tu dalam industri kesihatan ni, dalam sektor kesihatan. Ya, kita lihat di situ. Dan jangan lupa memasukkan elemen gender tadi. Kita jangan buat aplikasi yang satu gender sahaja, satu jantina saja yang tahu menggunakan, tak boleh lah ya. Begitu. Jadi ini perspektif yang saya kira amat baiklah kalau di Malaysia ini peluang untuk membangunkan aplikasi begitu saya fikir amat luas ya. Dan boleh kalau syarikat-syarikat nak membangunkannya sangat-sangat baiklah, akan membantu industri penjagaan di Malaysia ya. Okey. Okey, Puan Mini, wah, nampaknya maksudnya kita ada 6 negara yang diorang dah ada strategi macam mana untuk apa ni kita panggil tadi, untuk penjagaan ni. Okey, antara isu dan cabaran, saya nak pergi kepada Puan Renu. Apakah antara isu dan cabaran yang perlu kita tekankan? Okey, terima kasih ya. Okey, kalau kita lihat memang banyak usaha-usaha yang dijalankan oleh negara-negara APEC ini dalam menangani isu-isu dan juga masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan caregiver dan juga caregiving ini. Okey, antara salah satu cadangan yang kami boleh ketengahkan adalah penglibatan, di mana penglibatan semua pihak amat diperlukan bagi memastikan satu ekosistem penjagaan dan juga ekosistem tu biarlah dia running. So tak adalah melibatkan okey, ini hanyalah kerja skim S saja, kerja sosial saja. So dia bukannya begitu. So kalau kita lihat di sini, kita ada gender, kita ada aspek teknologi, kita ada aspek penjagaan. So bermaksud semua pihak perlu berganding bahu dalam memastikan sesuatu, apa jua sistem ke apps ke ataupun sebarang usaha yang ingin diketengahkan perlu melibatkan semua pihak, dan peluang sama rata perlu diberikan tanpa mengira gender, usia ataupun etnik. Itu yang dikatakan penglibatan semua pihak amat diperlukan. Okey, keduanya adalah dari segi kemahiran. Okey, seperti yang kita katakan tadi, kemahiran ICT. Okey, kita tahu dalam mendepani arus teknologi yang semakin hari semakin advance ataupun semakin maju, kompetensi seseorang itu juga perlu ditingkatkan dalam memastikan mereka boleh menggunakan teknologi-teknologi ICT yang baru muncul ini. Dan kompetensi ini bagaimana mereka boleh mendapat ataupun melengkapkan diri mereka dengan kompetensi yang diperlukan adalah melalui kesedaran. Mereka perlu sedar bahawa teknologi-teknologi ini adalah penting dan boleh digunakan dalam pelbagai aspek ataupun pelbagai ruang bagi memastikan kerja menjadi lebih mudah dan cepat. So kita jangan beranggapan, okey, seperti yang Puan Mini berikan contoh tadi semasa PKP, semasa kita mendepani pandemik. So masa itu kita boleh lihat kita tidak tahu pun apa itu Zoom, apa itu Google Meet. Memang jarang penggunaan terms ataupun penggunaan aplikasi itu. Selepas PKP, semua orang mahir. Ya, at first, pada mulanya memang kita akan terkiar-kiar bagaimana nak klik sana, nak klik sini. Yes, betul. Tapi once itu mereka kata lama-lama akan menjadi mudah. Betul. Betul. So memang pada mulanya ICT ni kita akan nampak dia macam susah. Of course. Bila once kita dah mahir, yes. Kenapa kita lebih banyak menjalankan webinar? Sebab kita dah mahir. Kita ada teknologi ICT tu. Dan kita sedar tentang kepentingan untuk reach out kepada mereka yang berada di lokasi yang jauh, yang tidak boleh kita sampai atau mereka tidak boleh datang ke tempat kita. Itulah dikatakan penglibatan semua pihak perlu dilibatkan dan juga peluang sama rata perlu diberikan, dan dalam pada masa yang sama kita perlu memastikan kita catch up ataupun kita
mendapatkan ilmu-ilmu ICT ini dengan me- dengan mendapatkan kompetensi yang sepatutnya apabila kita ada kesedaran mengenai kepentingan dan juga kegunaan ICT itu dalam kegunaan kerja kita ataupun kehidupan kita harian. Okey? Betul tu. Betul Dr. Renu, saya setuju. Macam contoh hari inilah. Kalau kita tak ada Zoom ni, kita tak boleh kongsi dengan semua orang. Ah, kita tak boleh nak kumpul semua orang, kita pakai Zoom, semua orang boleh dapat ilmu kita pada petang ini. Okey, saya nak Puan Mini tambah sedikit tentang isu dan cabaran. Ya, Puan Moderator, saya memang setujulah dengan apa yang rakan kita tadi, TS Renu maklumkan ya. Tanpa penglibatan semua pihak, susah sikitlah kita nak buat ya. Okey, saya nak tambah sedikit. Dalam pada kita melaksanakan inisiatif berkaitan dengan teknologi digital ni kan, ya, tidak kiralah dalam sektor kesihatan ke ataupun sektor lain yang berkaitan ya. Kita kena ingat yang dia melibatkan kos ya. Kos maknanya kena ada bajet jugalah ya untuk kita melaksanakan perkara yang berkaitan dengan ICT ni. Bajet perlu ada. Lepas itu kita punya ni collaboration dengan pelbagai pihak yang tadi kita maklumkan, antara intersektoral ya. Itu pun kena kita eratkan juga supaya kita boleh bersama-sama ya merangka satu strategi ya ataupun membangunkan satu sistem yang akhirnya nanti akan memberi manfaat kepada semua ya. Okey, dan satu lagi saya teringat waktu ke Taiwan tersebut ya. Kita ada wakil daripada Jepun ya yang memaklumkan kepada kita bahawa syarikat beliau telah membangunkan satu aplikasi yang boleh mengukur berapa kali orang senyum, berapa kali muka tersenyum, sampai begitu sekali ya. Itulah teknologi. Ini yang apa nama saya baru teringat tadi. Jadi sampai begitu ya. Maknanya bagus jugalah kalau yang sedang stres tu ke ada tekanan ke apa ya, guna yang tu dia sedar ada aplikasi yang sedang merakam tu mungkin dia senyum ya. Begitu. Dia sampai begitu. Jadi syarikat tu sekarang ni dia sedang mempromosikan masa tu sedang mempromosi aplikasi tersebut ke negara-negara ASEAN ya. Jadi sampai begitu dia punya apa nama tu kita kata dinamiknya teknologi ni ya. Okey. Alright. Itu saja saya fikir berkaitan dengan recommendation lah, pandangan ya, apa yang kita perlu lihat ya dari segi bagaimana kita nak mengintegrasikan teknologi ini bukan saja dalam sektor perjagaan tapi juga sektor-sektor lain. Terima kasih. Okey, Puan Mini, dekat sini kita ada dekat chat box ni kita ada daripada Cikgu Siti ni. Dia tanya kita berkenaan program khidmat bantuan di rumah di bawah JKM juga kebanyakan masih lagi tidak tahu atau tidak dikenali. Malah masyarakat kita masih lemah dari pengetahuan tentang caregiver di mana mereka boleh apply untuk ahli keluarga. Bolehkah pihak-pihak tertentu, dia tanya soalan bolehkah pihak-pihak tertentu meluaskan dan mengadakan kempen kesedaran tentang caregiver di kalangan komuniti dan NGO agar tidak ditipu oleh pihak yang tidak berkenaan. Boleh Puan Mini share sikit tentang caregiver ini, kempen. Okey, soalan yang menarik Puan, terima kasih ya. Bila kita berkata berkenaan dengan caregiver, kalau di bawah JKM tu memang mereka memang ada satu sistem lah untuk kita mengenali ya dalam home help tu memang dikenalilah siapa pegawai yang terlibat ya untuk melaksanakan tugas tersebut ya. Tetapi kalau orang yang tidak dikenali ni ni risau juga kan. Betul. Jadi kita sebagai masyarakat ya, kita boleh bersama-sama menguatkan supaya kita tidak mudah tertipu lah. Maknanya mungkin kita minta pengenalan mereka, kad pengenalan ke daripada mana. Kita tanya dululah, kadang orang ni terus datang ke rumah kan. Terus datang ke rumah tapi risau sebab
kadang-kadang ialah kalau orang tua tu sendirian di rumah, itu satu cabaran jugalah macam mana kita nak mengelakkan orang yang tidak berkenaan itu di apa nama tu, takut mereka tertipu dengan orang yang datang ke rumah ini seolah-olahnya nak menawarkan perkhidmatan penjagaan sebagaimana yang Puan ni bertanya tadi ya. Jadi Cikgu Siti. yes, ya Ah, Puan Siti. Terima ah. kasih. Cumanya apa yang kita boleh ni di peringkat kita ya, komuniti, di peringkat masyarakat, di peringkat keluarga apa semua, kita kena sentiasa beringat ya, mengingati satu sama lain bahawa kalau orang yang tidak dikenali itu bagaimana caranya ya, bagaimana caranya. Mungkin perkara ini boleh kita apa nama tu, kalau peringkat JKM tu kita boleh bertanya teruslah kepada pihak JKM ya. Kalau di luar daripada JKM, individu yang berkaitan mereka dari mana, kita kena siasat dululah ya. Kita kena siasat dulu supaya kita jangan terus menerima apa nama tu perkhidmatan orang tanpa kita tahu dia punya latar belakang ya. Kena sentiasa berhati-hati tu saya kata. Dan juga advokasi dari segi penjagaan ini, kalau di peringkat ISM ini memang kita sentiasa ada mengadakan latihan ya, bagi meningkatkan apa kemahiran penjaga ni lah. Memang kita ada, kita boleh pergi kepada social media kita, di situ akan tahulah bila kita akan adakan apa nama program tersebut ya, latihan tersebut di apa di seluruh negara. Sebenarnya kita memang buat secara berterusan ya. Jadi kita mengucapkan mengucap terima kasih jugalah kepada Puan Siti, di mana elok jugalah kita menggiatkan lagi usaha advokasi ni ya. Mungkin Puan Siti juga boleh bantu kita supaya apa dah kita sama-sama memaklumkan kepada ya rakan-rakan kita, ahli keluarga kita, masyarakat, komuniti sekitar tempat kita supaya jangan mudah tertipu dengan orang yang tidak dikenali ni ya. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Puan Mini. Sebenarnya Cikgu Siti, ISM juga ada menganjurkan khusus caregiver. Maknanya secara asas macam mana kita nak menjaga orang-orang yang terlantar. So kalau berminat bolehlah layari Facebook Institut Malaysia ataupun social media Institut Social Malaysia, boleh tahu berkenaan dengan caregiver yang ISM anjurkan. Okey, sidang penonton, boleh kita ke saya nak tahulah pendapat anda mengenai ISM bersama anda pada petang ini. Apa pendapat anda untuk sesi pertama? Boleh bagi respon sikit tak? Macam mana? Ini baru sesi pertama. At least bagilah sedikit pendapat yang bernas supaya kita boleh tambah baik lagi untuk yang sesi kedua. Apa yang kita nak kongsikan lagi. Boleh kita sama-sama belajar. Seronok juga kalau kita buat 1 jamnya session macam ni. Okey. Apa dia, apa pendapat mereka? Oh, hanya ada satu respon sahaja. Oh, yang lain-lain? Oh, menarik dan bermanfaat. Nanti kita tengok lagi, ada lagi ke yang nak bagi respon? Saya sangat menarik dalam perkongsian, cuma kita lebihkan tentang pengetahuan kepada yang berminat. Tetap, sekejap saya nak baca macam ni. Oh, tetapi tidak tahu di mana dan cara saluran untuk menyertai tentang penjagaan caregiver. Okey, Cikgu Siti, sebenarnya boleh je layari macam saya cakap tadi, layari social media Institut Social Malaysia, dekat situ ada berkenaan dengan caregiver, penjagaan caregiver. Sebab ISM memang ada buat khusus caregiver. Okey, boleh kita tengok Puan Rinu ada yang dah bagi respon ke?
Okey, saya ingin mencadangkan ISM turut melaksanakan wacana khas. Wow, tentang dasar wanita negara. Baru kita launch dasar sosial negara. Ni nak dasar wanita negara termasuk isu wanita dalam politik. InsyaAllah kita tengok nanti teruskan lagi sesi ni. Memang akan ada lagi sesi best, banyak lagi topik-topik yang menarik betul. Sebenarnya macam saya cakap awal tadi, sebenarnya sesi ini adalah sesi perkongsian ilmu di mana perundi-perundi latihan ISM yang mana pergi latihan di luar dan dalam negara, diorang akan, bila diorang balik, diorang akan bersama-sama dalam program ni untuk kita bersama-sama berkongsi ilmu. So kita dapatlah knowledge itu daripada luar negara, ada yang daripada dalam negara. Okey. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Mini dan Dr. Renu. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi ilmu yang bagi saya cukup menarik dan bermanfaat pada petang ini. Okey, sidang penonton yang dihormati, bersama-sama tadi saya kontak saya, pihak Urustia dah bagikan kod kita, link penilaian untuk kita sama-sama buat penilaian. Sebab apa? Kalau you buat penilaian, you akan dapat terima sijil 7 hari waktu bekerja. Kita boleh pihak Urustia sharekan balik link tadi supaya diorang boleh isi penilaian program pada petang ini. Saya harapkan melalui program ISM bersama anda, ia dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, kefahaman serta meningkatkan kesedaran kita terhadap kandungan ceramah yang disampaikan oleh kedua-dua panel kita. Maka dengan ini berakhirlah program ISM bersama anda dengan tajuk perkongsian mempromosi kesamaan gender dan keterangkuman dalam teknologi kesihatan digital. Bagi pihak majlis, saya ingin memohon ampun dan maaf jika sepanjang saya mengendalikan program ini ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Semoga kita berjumpa lagi. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Sama-sama.